Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah masih panjangkan umur kita lagi. Hidup lagi setakat ni lah. Balik saat ni tak tahu lagi macam mana. Dan alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih kurniakan iman. Allah bagi lagi kita Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam itu dikekalkan oleh Allah kepada kita semua. Sampailah suatu masa, mau dengan tak mau, kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini yang pastinya. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Haji Sa'ad Tanah Liat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan tak lupa juga kepada rakan media, saudara Nazif dan juga abang Nan kita. Sihat no semua tuan-tuan. Baik, sebelum pergi lebih lanjut, tuan-tuan jangan lupa niat i'tikaf. Duduk elok, sendak-sendak elok, niat dulu, takut sekali terlajak lena. Kan bukan ajak, takut terlajak. Tu kena faham tu. Mamu dah parking siap lah kat tiang tu. Mamu ni di mana-mana saya kuliah dia ikut. Itu. Baik. Muslimin muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih atas jemputan masjid untuk ceramah Isra' dan Mi'raj. Yang mana saya yakin setiap tahun kita memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin depan saya ni ramai yang lebih alim dan lebih faqih pada saya. Cumanya kita malam ni kita berkongsi lah sedikit sebanyak supaya kita memperingati perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak sayang Nabi, mangkang betul lah kita ni orang kata. Sebab apa? Nabi dia sayang kita, sayang sungguh-sungguh. Sampai ketika mana di akhirat sana nanti waktu kita nak diperhitungkan oleh Allah, dan bila melihat umatnya masuk dalam neraka Allah, Nabi teriak dan rasa salah dia. Seperti mana satu hadis Nabi yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang satu hari Abdullah dia mai, dia duduk dengan Nabi ramai-ramai, Nabi duduk mai kat dia. Nabi kata, wahai Abdullah, baca Quran kat aku. Maka dia kata, takkanlah aku nak baca Quran sedangkan Quran diturunkan kepada kamu ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa dekat dia? Inni ashtahi an asma'a min ghairi. Sesungguhnya aku rindu nak dengar orang lain baca. Maka Abdullah bin Mas'ud pun baca. Tuan-tuan mungkin pernah dengar hadis ni kan? Maka baca surah An-Nisa. Bermula ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum tu
Sampailah ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai ayat tu tuan-tuan, ada riwayat kata Nabi kata cukup. Ada riwayat kata ada sahabat tarik baju dia. Maka dia pun panggung kepala. Waktu dia baca tu dia tengah tunduk kepala. Lepas tu dia panggung kepala. Dia panggung kepala, tengok Nabi ainai bitazrifan. 12 mata Nabi berlinangan air mata. Sebab apa tuan-tuan? Ayat tersebut, ayat yang menyatakan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti didatangkan rasul-rasul untuk melihat umat-umatnya diazab, dihisab, dan ketika itu apabila rasul tersebut melihat umatnya masuk ke dalam neraka Allah, Nabi sedih dan Nabi rasa salah dia. Sayang Nabi kat kita. Walhal yang jahat tu siapa? Kita. Yang berlagak tu siapa? Kita. Yang duk sombong dengan jawatan pangkat tu siapa? Kita. Yang duk berlagak dengan amal ibadah tu siapa? Kita. Tak kira lagi perbuatan-perbuatan sombong, riak yang lain, benda yang salah. Nabi kata jangan duk buat, hampir buat. Siapa salah? Kita. Nabi hebat dah. Tapi Nabi tetap rasa salah dia. Tu yang kata sayanglah Nabi dengan banyakkan memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lain tak bukan banyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama macam kita buat malam ni, iaitu memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. Baik, Isra' dan Mi'raj itu berlaku ketika mana? Pada tahun ke-11 kerasulan, kenabian. Waktu tu Nabi masih duduk di Mekah, tak hijrah lagi. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril dan Mikail. Kenapa? Untuk di Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan semua tahu, untuk mendapat kefarduan salat, tu kita tahulah. Dan antara sebab Allah mengisra' dan mi'rajkan Nabi itu juga disebabkan apa? Waktu tu Nabi tengah duka cita, tengah sedih. Sebab apa? 2 orang kesayangan Nabi telah wafat, meninggal dunia. Yang pertama Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi. Sedih tuan-tuan. Tuan-tuan kena isteri meninggal, sedih tak? Macam tak sedih tak? Sedih tuan-tuan. Siapa nak serika baju kita? Noh, ni jubah duk pakai hari-hari tukar, 2 hari 3 hari sekali tukar. Siapa serika? Bini kita serika. Jadual saya setiap malam dia tahu. Okey, malam ni Masjid Tanah Liat, pesan hari tak ni Masjid Tanah Liat kan. Pilih elok serika tu, pilih elok, jaga mata. Dia kerja pesan tu, jaga mata. Pasal apa? Tak ada orang nak lapak laki hang. Saya cakap tu, jangan risau, tak ada orang mau. Siapa mau badan gemuk pun ni. Kita mana nak tahu zaman law ni. Dia pun cemat. Tuan-tuan, yang tu sedih sebab Khadijah itu tulang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kedua iaitu Abu Talib, paman ataupun bapa saudara Nabi. Maka datanglah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini disebut oleh Allah satu ayat ni dia tuan-tuan, dalam surah Al-Isra'. Satu ayat ni je, buka ayat ni tak ada dah. Ayat tu je pasal Isra' dan Mi'raj. Cuma hadis Nabi banyak tentang Isra' dan Mi'raj. Dan ayat itu bermula, tuan-tuan tengok cantik tak cantik, cerdik tak cerdik, genius tak genius Allah Ta'ala ni. Dia memulakan dengan Subhanalladzi. Dalam surah Al-Isra' juzuk yang ke-15 muka surat 282, Allah Ta'ala sebut apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tuan-tuan,
Allah mulakan dengan subhanalladzi, maha suci Allah, asra, yang memperjalankan, subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailam, waktu malam. Okey, stop dekat dulu. Kita mulakan dengan ayat tersebut. Allah mulakan dengan subhanalladzi. Sebab apa Allah mulakan dengan subhanalladzi? Sebab Allah nak habaq peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Allah yang memperjalankan. Sebab ramai ketika itu dia fikir logik. Sama macam kita pun tuan-tuan duk fikir logik. Mustahil yang ni boleh buat, mustahil. Tapi tiada yang mustahil pada kudrat Allah. Kita ada limit kita punya kemampuan, tapi kemampuan Allah tak ada limit. Sebab tu Allah mulakan dengan subhanalladzi asra. Peristiwa Isra' Mi'raj ni aku yang memperjalankan dia. So hampa tak usah buat tak percaya. Tu bahasa kita lah. Maka tuan-tuan, Allah sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, pada waktu malam. Baik, tadi Allah Ta'ala sebut dulu aku yang memperjalankan. Sebab apa Allah Ta'ala mulakan dengan aku memperjalankan? Allah nak abang peristiwa ni jangan fikir tak logik, memang berlaku betul. Sebab aku mampu buat apa saja. Kita pun duk baca hari Khamis malam Jumaat, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin tu baca daripada kecil sampai ke tua, lumat kan. Lumat tak lumat kira sampai doktor masyayikh Azhar terkejut. Waktu paksa syahadah di sana tuan-tuan, depa tebuk Quran. Depa tebuk Quran, tebuk Quran, depa tebuk surah Yasin. Dan surah-surah lain banyak hak sangkut-sangkut. Dia baca Iqra. Okey, dia kata kita kata duk tunggu ai surah apa? Min surati Yasin. Dalam hati kita kena senyum ah. Dia baca salamu qaulan mir rabbir rahim. Sambung. Menyengit kita sambung. Kan? وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Dia terkejut. Hang ni pelik dia dah. Surah hak lain hang baca sangkut-sangkut, tapi surah ni lancak, walhal ni dah juzuk 23. Dan aku tanya kebanyakan pelajar Malaysia, surah yang ni juzuk 22 hujung masuk juzuk 23, semua lancak. Maka kita berbang, yang ni surah kelaziman kami malam Jumaat. Apa yang dia jawab balik ketika itu? Syekh daripada Mansurah dia kata apa? Antum ahsan nas. Bila saya kata ini surah kelaziman kami malam Jumaat baca di Malaysia, dia kata antum ahsan nas, kamu ni sebaik-baik manusia. Tuan-tuan, tu masyayikh Azhar, dia tak kata apa? Bid'ah. Dah. Pok bid'ah tu hak belah satu tu dia. Kan? Dia tak kata. Dia kata antum ahsanat. Mana boleh membaca Quran dengan benda yang baik kita boleh kata salah dak tuan-tuan. Melainkan dia baca Yasin dalam bilik ayat. Takut punya pasal masuk dalam bilik ayat, kan ayat surah Yasin tu kalau nak halau hantu apa? Allah ta'budu syaitan, dia pun baca dalam bilik ayat Allah ta'budu syaitan, Allah ta'budu syaitan, Allah ta'budu. Tu tak boleh lah. Anda duduk dekat nak berak ambil baca Allah ta'budu syaitan. Tu tak boleh. Tuan-tuan yang tu. Jadi surah Yasin itu menunjukkan kekuasaan Allah. Allah kata kun fayakun, jadi. Maka peristiwa Isra' ini Allah mulakan dengan subhanalladzi. Nak apa? Kekuasaan Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Sebab tadi kita dah sebut awal-awal, Allah memperjalankan Nabi sebab apa? Salah satu sebab nak mendapat kefarduan salat. Yang kedua sebab nak hiburkan hati Nabi, sebab sedih isteri dan bapa saudara dia meninggal dunia. Jadi nak hiburkan hati
hati tuan-tuan mudah tersentuh waktu malam. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan cuba buat solat taubat lepas lohok dengan lepas waktu malam pukul 12. Mana lebih berasa? Tak sungguh ni. Sebab tu radio Malaysia tengok dia letak sedih-sedih, luah-luah perasaan. Waktu bila? Malam. Ambil contoh apa? Suria FM bersama DJ Lee. Pasal apa dia buat malam, tak buat tengah hari? Siapa nak buat luah perasaan? Saya ni sebenarnya sedih. Tengah-tengah hari ni orang duk kelepak nasi kandang, duk main cerita pasal sedih pula. Tak, dia tak berasa. Malam dia nak berasa. Waktu tengah tidur, sebelum nak tidur tu, baru dia fikir, hari ni aku buat salah banyak sungguh. Nak hiburkan hati ni tuan-tuan, hati mudah tersentuh waktu malam. Dan kita juga tuan-tuan disunatkan dalam mazhab Syafi'i, kalau nak musafir bergerak 2/3 malam. Sunat. Contoh waktu sok, tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, bergerak waktu sok tu. Sunat hukum dia. Clear tak? Tapi ialah main dengan mengantuk apa semua ni, tapi benda tu sunat dalam mazhab Syafi'i. Dan tuan-tuan, perjalanan waktu malam ni dia menyentuh hati dan dia rasa lebih cepat. Sebab itu Allah mulakan dengan subhanallazi asra bi amdihi laila. Sebab apa? Waktu malam hati mudah tersentuh. Tuan-tuan tanya untuk imam kita, dia menghafal Quran. Menghafal lohong, ustaz, dengan malam mana lebih dapat? Malam dah dapat, lohong kira nak lena dah tentu. Mata tu kuyuk kan. Tuan-tuan tengah lepas lohong, tuan-tuan tidur tak? Kau tak tidur? Contoh waktu cuti lah, waktu kerja jangan cerita lah. Waktu cuti, tuan-tuan tidur tak lohong? Ui, pukul 2.30 tu waktu kemuncak. Siapa bagi salam? Allah bagi salam. Kan waktu 2.30 baru tarik mantek, Assalamualaikum. Ui, time tu tuan-tuan memang time syok lena. Sungguh time lena. Kan sedap tentu. Jadi malam, sebab apa malam? Sebab dia menyentuh hati. Sebab dia lebih berasa. Sebab Allah kan nak hiburkan Nabi. Maka perjalanan ini bermula ketika mana Nabi tidur bersama dengan sahabat di Masjidil Haram. Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan kemudian jumpa Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan. Dan peristiwa ini jangan fikir logik akal manusia. Peristiwa ini kuasa Allah. Dia serupa budak 2 tahun. Tak pun budak sebulan 2 bulan pi naik gunung Jerai, boleh tak? Tak boleh. Tapi kalau pak dia bawa naik atas boleh lah. Kan? Dia pun cerita, dulu aku umur 2 bulan dah pi gunung Jerai. Biar betul. Kan? Biar betul, mana nak boleh budak 2 bulan naik gunung Jerai. Sama juga dengan ada seekor semut. Lalu dia masuk poket. Dia tengok dalam poket ada celat hek. Celat hek warna hitam. Dia pun makan. Kan? Makan. Tiba-tiba tuan baju tu pakai baju pergi Kuala Lumpur. Sampai kat Kuala Lumpur, semut tu keluar. Wih, KLCC. Menara Kuala Lumpur. Tapi dia tak keluar, dia masuk di dalam. Tuan baju tu, tuan yang pakai baju tu habis semua urusan kat Kuala Lumpur, balik hari tu juga. Balik sampai balik Penang, semut tu keluar, jumpa kawan dia. Weh, hang pergi mana? Kawan-kawan dia tanya. Aku pergi Kuala Lumpur tengok KLCC. Hang gila. Mana dia buat manusia, dia buat semut pergi Kuala Lumpur sehari patah balik. Dari Semampat Matang Buluh, rumah saya lah, saya Semampat Matang Buluh tuan. Semampat Matang Buluh nak main tanah liat pun kalau semut jalan tuan-tuan, 3 hari tak sampai lagi. Tiba-tiba hang kata hang pergi Kuala Lumpur patah balik sehari. Logik akal memang tak boleh. Tapi ini peristiwa yang dijalankan oleh Allah. Kena maklum betul-betul ini. Ini peristiwa. Dan Allah telah memperjalankan Nabi bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tuan-tuan, Jibril dijadikan daripada cahaya. Dan Allah memperjalankan Nabi Muhammad menaiki apa? Burak. Kecil sikit pada kuda,
besar sikit pada keldai. Ambil korang tu. Dan disebut dalam hadis sahih Bukhari, sekali dia melangkah hilang depan mata, laju lah. Kalau orang Penang kata apa? Laju nak mampui. Orang Penang kata. Sebab tu tuan-tuan, bubuh minyak, ada bubuh ni minyak petrol, buruk oil, tapi tak laju juga sama. Dah naik motor A5 nak laju terah mana, terah tu jelah pulas pun. Lain dah kalau dia bubuh motor 125 RZ laju dah sikit. Dan yang tu dia pun buruk pai dengan gambar macam kuda. Oi, dia ni kira baca hadis ni. Dia kira baca hadis ni, tuan. Dan tuan-tuan, laju tak laju? Laju. Sekali langkah hilang. Dan tuan-tuan kena ingat peristiwa ini waktu buruk yang ditunggang oleh Nabi bersama dengan malaikat Jibril. Kelajuan dia, kelajuan cahaya. Sebab itu Albert Einstein, betul ke Albert Einstein ke Albert Einstein, penerima anugerah Nobel tahun 1921, ketika mana membicarakan tentang kelajuan cahaya. Sebab ada seorang Muslim bertanya tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Tuan-tuan boleh kaji. Maka dia kata apa? Tak mustahil. Cuma dia tak beriman lah. Tak mustahil sebab apa? Malaikat, mereka pun tahu malaikat itu diciptakan daripada cahaya. Dan kelajuan cahaya, kelajuan yang paling konsisten. Kelajuan cahaya matahari konsisten, tuan-tuan. Konsisten. Mana pernah hari ni Zuhur pukul 1.25, esok tiba-tiba 12.30. Pasal apa? Matahari keluar awal. Matahari pening ni. Esok pukul 2.30 baru naik matahari. Tak ada, tuan-tuan. Matahari konsisten. Dia bergerak pun mengikut putaran bumi. Sikit-sikit yang tu. Mana pernah kita tiba-tiba siang, tuan-tuan, contoh bangun tidur pukul 6, betul? Subuh pukul 6, sedap-sedap, matahari dah tengah pala arah. Tak ada, tuan-tuan. Matahari pergerakan yang paling konsisten. Dan cahaya antara jisim lah kita panggil, yang bergerak paling pantas dan konsisten. So tak pelik malaikat Jibril yang bergerak laju itu mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pikir logik waktu ketika itu kalau pi Palestin mengambil masa sebulan, patah balik lebih kurang 2 bulan, tiba-tiba boleh buat 1 malam saja. Sebab itu bila Nabi balik jumpa Abu Jahal, cerita kata pi jumpa Allah, sebelum itu pi Palestin, Masjidil Aqsa. Dia berkata betul-betul gila. Tunggu, Abu Jahal pi kata, weh ni dia jumpa Saidina Abu Bakar. Dia berkata ni, weh Bakar, orang kita panggil Bakar. Dah orang kita tak panggil Bakar, orang kita panggil Ben. Orang kita panggil Ben, bau Mak Saleh kan. Abu Bakar, elok dah nama tu, Abu Bakar panggil Ben. Macam Aswad kan, nama Aswad panggil Black. Oh, mati. Dan orang kita memang orang putih punya style. Fatimah Fatty, Khadijah Katy. Boleh Mak Saleh ni kira kemas tu orang kita. Sama juga nak menega, bubuh nama orang putih tulis harga jadi mahal. Betul tak, tuan? Bubuh nama orang putih harga jadi mahal. Teh dekat kedai depan ni RM2.5. Betul tak? Dia patut kena tukar milk tea. RM7. Orang tak kata apa? Milk tea. Milk tea with buba. Buba apa? Tak kambing tu. Apa? Biji hitam. Dia bubuh nama orang putih sikit, terus mahal. RM8. Walahal teh dia pun. Tapi sebab dia guna orang putih. Sopa kopi O sini apa dia, tuan-tuan? RM2 dia. Tuan-tuan tak pernah minum, kau sampai tak tahu nak tanya. Nak apa? Tanya pun tak tahu jawab. TO balik kopi O RM2 dah Ustaz. RM2 dah. RM1 sini. Punya bagus kopi O sini. Lepas ni boleh main minum sini. Kopi O RM1. Tukar nama sikit, espresso. Jadi RM10. Malah espresso pahit lebih pada kopi lagi. Orang kita tu cakui. Tukar nama churros. Contoh saya beritahu kan. Cakui 3 batang RM1, buah churros batang RM3.
Orang kita dengar nama orang putih sikit, oh emas kan, emas terus selalu macam tu. So tuan-tuan, Saidina Abu Bakar dipanggil oleh Abu Jahal. Ni dia Abu Jahal waktu tu dia berasa ini poin yang paling besar, poin yang paling besar untuk nak tarik supaya Abu Bakar tak percaya kat Nabi dah. Dia pun cerita, weh hang tahu tak, orang yang hang percaya sangat boleh dia habaq dia pergi Palestin, Masjidil Aqsa, patah balik dalam satu malam. Gila ke tak gila? Maka Saidina Abu Bakar tanya balik, siapa cerita kat hang? Muhammad sendiri cerita kat aku. Kalau Muhammad cerita kat hang, betul ya benda tu? Tu dia kata, hang pun sama dengan dia. Itulah Saidina Abu Bakar yang diberi gelaran As-Siddiq. Apa yang keluar daripada mulut Nabi totally percaya tu. Tapi kita belum tentu. Orang kita ada yang keluar mulut je mohon. Kan sampai orang panggil, ni tuan-tuan senyum siapa? Saya tak sebut siapa-siapa Tuan-tuan jangan saya mengajar sekolah elok. Duk boleh mengajar betul lagi dia pantang Sabah sempurna pula ni. Keluar mulut je mohon. Tuan-tuan, sampai orang kata apa? Nama Mat 78. Pasal apa 78? Cakap 78 tak boleh percaya. Bukan cakap 8, 7 tak boleh percaya. Baru cakap 7, 8 dah tak boleh percaya. Maksud kata dia cakap sekali lagi pun tak boleh percaya. Tu orang kita. Tapi dah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan nama Khulafa Ar-Rashidin, tuan-tuan, saya pernah ditegur oleh guru saya. Bila sebut Abu Bakar, Umar, Osman, dia marah. Dia kata nama Khulafa Ar-Rashidin mulakan dengan Sayyidina. Dia pun cukup marah kan. Guru pasal dulu di Azhar dia pun marah. Kita panggil dia tu Bakar, Umar. Itu. Awak ingat member satu kampung hang. Tu bahasa kita. Kan. Maka Sayyidina Abu Bakar dia punya percaya kat Nabi ni, apa yang keluar pada mulut Nabi semua dia percaya. Tu dia gelaran As-Siddiq. Tuan-tuan, dan ketika mana sampai setiap perjalanan waktu Isra' ni, perjalanan daripada Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi melalui beberapa gambaran. Tuan-tuan kena faham peristiwa Isra' ni, Nabi naik buruk tu bukan atas rumah orang. Sebab ada budak sekolah rendah, saya duk cerita tiap tahun benda ni. Ada seorang budak tu dia punya pemikiran, ustaz tak belaga area rumah orang lah. Dia punya fikir tak belaga pokok tamar ke pokok kurma ke. Jangan duk fikir lalu atas rumah. Kalau lalu atas rumah tentang belaga komtar. Dah, ni melangkaui bumi. Perjalanan ni. Sebab itu Nabi diperlihatkan gambaran tentang masa depan. Dan nampak tuan-tuan gambaran yang tuan-tuan, saya rasa gambaran ni tak payah cerita lah. Kalau cerita gambaran ni pakai pukul 10 pun kita balik. Saya pun habis lambat pukul 9. Saya dah habang kat Bang Nal pukul 9 paling dah jawab. Dia kata dah jawab sikit dah ustaz. Dah tak boleh. Pukul 9. Time saya lagu tu. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan depan ni pun tak tahan lama-lama. Tahan tak tuan-tuan lama-lama? Dok kan? Menurut kajian penerimaan data oleh manusia 40 minit. Dan sebab tu bila kita meeting 40 minit kita kena take 5. Pergi minum espresso dulu, kopi O. Dan pergi minum espresso dulu, pergi makan cucuk baru sekali masuk balik baru dia refresh. Kalau tuan-tuan direct tuan-tuan, rebah 6 minit pun boleh rebah dah ni, ada rebah 2 orang. Kan? Satu lagi gambaran adalah tengok kaki. Tengok mamu dah lipat kaki naik atas sekali. Nazih tengok lipat kaki aku tu. Kalau lipat kali kedua kok ni, berhentilah. Itu gambaran ataupun signal suruh kita berhenti. Jangan duk syok sendiri. Tuan-tuan, batas balik. Baik. Tak mana tadi tahu dia pasal lipat kaki ni. Waktu gambaran di Isra' ingat perjalanan Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini Isra'. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, jumpa Allah. Waktu Isra' inilah Nabi nampak beberapa gambaran. Dan 2 gambaran yang saya nak cerita tuan-tuan. Yang pertama gambaran orang angkat kepala empuk, angkat batu empuk kat kepala. Gambaran yang kedua adalah ketika mana melalui satu tempat yang berbau wangi.
Kita ambil tempat yang berbau wangi dulu. Bila satu tempat tu Nabi lalu, Nabi bau wangi, maka Nabi pun bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, ma hadhihi raihatut thayyibah? Wahai Jibril, apa dia ni bau wangi sangat? Raihatut thayyibah, bau yang sangat sedap, bau yang sangat wangi. Maka Jibril, hadis ni yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka Jibril pun menjawab kepada Nabi, faqala hadhihi raihatun, inilah bau yang datang daripada bau Masyitah ibnat. Masyitah tukang sikat rambut. Sikat mushtun, Masyitah tukang sikat. Clear? Orang kita kata Masyitah tu nama dia, khilaf. Faham? Masyitah tu bukan nama dia. Masyitah tu nama tukang sikat. Jelas tak ni? Sikat mushtun, Masyitah tukang sikat. So dia tukang sikat ibnah, iaitu anak perempuan Fir'aun wa auladiha. Tukang sikat rambut anak Fir'aun dan anak dia sendirilah. Dan menurut riwayat, waktu dia tengah duk sikat, tuan-tuan, dia tengah duk sikat rambut anak Fir'aun. Fir'aun ni dia punya zalim habis meta. Kalau orang kata hang ni zalim macam Fir'aun, tuan-tuan, muhasabah diri dia. Jahat betul ya. Hang ni jahat mengalahkan Fir'aun. Uish. Kalau orang kata lagu tu kat kita, tuan-tuan, muhasabah lah tuan-tuan. Memang jahat habis meta. Sebab jahat ni manusia paling jahat saya ada rasa Fir'aun lah. Tiba-tiba dia kata kita lagi jahat pada Fir'aun. Oh yo. Fir'aun tempat dia asfali minan nar, neraka hak paling bawah. Tiba-tiba dia kata kita jahat pada Fir'aun. Lagi kan. So bila orang kata kita jahat, tuan-tuan, muhasabah diri. Kan baru semalam saya cerita dekat masjid Membawa Kudung. Depa ni tahu dah dengar. Tuan-tuan nak tahu kita baik tak baik, tuan-tuan nak macam mana? Kalau tuan-tuan kita duk puasa kita baik tak? Ustaz rasa ustaz baik tak? Ustaz. Tu imam kita pakai serban putih hitam, baik tak? Tak baik tak? Betul ya? Ustaz rasa ustaz baik tak? Tak dah. Siapa rasa dia baik kat tangan? Semua jahat ni. Oh, alhamdulillah sedap nanti. Alhamdulillah. Dia macam ni, nak tahu baik tak baik. Ada seorang lelaki dia jumpa Nabi. Dia tanya, macam mana nak tahu baik? Macam mana nak tahu diri dia baik? Maka Nabi pun kata apa? Sal jiranaka. Pergi tanya jiran hang. Kalau jiran hang kata hang baik. Ini ada soal. Tapi kalau jiran hang kata jahat, Nabi muhasabah jadi orang baik dia. Tuan-tuan pernah tanya tak orang jiran kita? Tak pernah kan? Tak payah tanya jiran, tanya orang paling dekat, pasangan. Tanya pasangan. Semua nikah dah noh. Kan, nikah dah. Ustaz nikah dah. Nikah dah kan. Okey. Tuan-tuan tanya isteri. Yang isteri pula tanya suami. Waktu tanya hati dada kena lapang. Kalau sempit, tuan-tuan, saya lagi silat-silat orang yang jawab tu mampu kena. Contoh saya bagi. Pergi tanya Yang awak bang, tuan-tuan panggil sayang ke panggil apa? Ustaz panggil apa? Umi, ibu. Umi. Abi baik tak? Abi ni okey, tapi kan apa dia? Tapi apa? Tu yang kata belakang dada tu. Sabarlah kawan, tak ada nak biayat ni. Sama juga dengan bini. Pergi tanya suami, abang, saya ni okey tak bang? Baik tak saya? Hang ni dari segi ni okey, tapi ya, ambuih awak, abang ingat abang baik sangat. Lah tadi hang tanya, aku jawab, hang balas balik, abang ingat abang baik. Tu kita tuan-tuan. Sebab tu bila kita tanya orang baik tak baik, ni lapang dada. Kalau tak orang tadi kena amput ni kita. Awak ingat baik sangat, awak ingat syurga tu confirm hang punya syurga. Awak ingat abang kunci syurga. Macam-macam dia hurai. Sebab tu tuan-tuan, nak tahu baik tak baik, tanya
pasangan kita. Tu paling dekat. Tak pun tuan-tuan tanya jiran. Nak tanya jiran payah, tanya pasangan. Tanya pasangan. Contoh tuan-tuan nak tahu saya baik tak baik, pergi tanya bini saya. Pergi sampai Semambat Matang Bulu, signboard pokok simpor. Rumah saya tang situ. Nampak pokok simpor, rumah mula tu rumah saya. Pergi ketuk pintu. Assalamualaikum. Puan nak tanya Ustaz Fairuz tu macam mana? Sebelum ni tuan-tuan tak pernah dengar nama Ustaz Fairuz kan? Tak pernah dengar ni kali pertama dengar betul tak? Tuan nan ramai siapa-siapa dah dalam masjid ni. Depa ni tak apa duk biasa ikut saya. Kan tuan-tuan pernah dengar siapa dia Fairuz Yusof yang biasa dengar Imam Muda Serap biasa dengar lah. Kan Ustaz Don ke Ustaz ni ke Manih ke semua biasa dengar ni Fairuz Yusof mana siapa dia ni dia main kutip main ngajak kan. Tuan-tuan tu. Tapi kalau nak tuan-tuan nak tengok kuliah lebih boleh buka depa ni Kalam Ilmu Studio dengan Majlis Ilmu Pulau Pinang. Type kat YouTube Ustaz Fairuz Yusof ada lah muka saya. Hak sat kuih, sat gemuk, sat kuih. Muka saya. Ada muka tu yang ada apa jemaah saya tak. Saya pernah tengok gambar ustaz kuliah kuih. Time bila? Dia tanya susah nak jawab. Hanya yang biasa tengok mengikuti kuliah saya dia tahu lah waktu kuih sat. Kan yang tu tahun bila? PKP, tahun PKP. Yang tu. Baik bukan nak cerita kuih. Nak cerita abang. Pergi tanya bini. So bini pun jawab Ustaz Fairuz pendek cukup mewakili jawapan. Nak macam mana nak cerita tak tahu. Cukup cerita lah. Kalau baik ni tuan-tuan dia kata apa? Sabar alhamdulillah ni'mar rajul minar rajulin. Lelaki yang paling baik seperti mana yang dijawab oleh suami kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Bila pak dia tanya dia, anak aku macam mana? Amru pergi tanya menantu dia, isteri kepada Abdullah, anak abah macam mana? Dia kata ni'mar rajul minar rajulin, lelaki yang paling baik. Itu okey tuan-tuan. Kalau tidak selebihnya pakai habis. So tuan-tuan nak tahu baik tak baik, tanya orang dekat. Maka Masyitah, kembali balik pada cerita Masyitah. Nak abang punya Fir'aun tadi punya hurai pergi merata. Jahat tak jahat tuan-tuan? Ni cerita. Waktu Masyitah sikat rambut anak dia, sikat tu jatuh. Sikat tadi jatuh. Bila sikat jatuh, dia sebut keluar pada mulut dia Bismillah. Bila keluar pada mulut dia Bismillah, anak Fir'aun tengok, dia pergi jumpa pak dia, habaq Masyitah ni dia sebut Bismillah pak oi. Boleh dia tak mau mengaku pak Tuhan, ada Tuhan yang lain. Maka tuan-tuan, Fir'aun kerahkan semua tentera dia, ikat anak-anak termasuk tukang sikat tadi. Saya panggil dengan nama Masyitah lah. Masyitah tadi. Ikat, kumpul anak dia, ikat, kepung sekali dengan dia. Dan tentera Fir'aun tadi sediakan alat ataupun tempat nak panggang hidup-hidup si Masyitah dan anak-anak dia. Tuan-tuan, inilah satu cerita nak habaq tentang sabar dan sabat. Sabarlah. Sabat, tetapkan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun apa pun yang terjadi kat kita. Ini contoh, salah satu contoh. Waktu dikumpulkan anak dia tadi ni, seorang-seorang kena panggang hidup-hidup depan mata dia. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita kalau ada orang pergi jentik telinga anak kita, rasa apa? Tuan-tuan. Lani di sekolah, saya mengajar sekolah kebangsaan Sungai Buyu Ustaz. Start tahun 2010. Tu tadi saya kenal Ustaz Rozi. Ustaz Rozi, dia pergi jumpa orang tua dia dah. Ustaz Rozi tu pernah main cerap saya. Dulu dia geng PBD. Dan ni dia sekolah menengah Maktab Wanjah. Zaman Lani punya kejut. Zaman Lani punya cerita tuan-tuan bukan macam zaman dulu. Saya mengajar Sungai Buyu 2010, sebelum tu Ar-Renang 2009. Zaman dulu okey, zaman Lani tepuk meja esok waris mai. Baru tepuk meja. Azan dulu ke? Kata no. Saya pun nak confuse lah, ada azan ada wanti semua. Tepuk meja waris mai. Saya dua tak ish.
Ni zaman lah ni, apatah lagi pam jentik dengar. Mampu cikgu tu esok. Dia akan heret sampai ke mahkamah. Parent zaman lah ni. Kadang saya pun duk fikir, depa ni tak biasa kecil ke? Tak biasa kena rotan dengan cikgu ke? Kadang-kadang terfikir benda yang tu. Tak apalah, mungkin generasi sekarang, generasi lalu tu kan yang tu. Baik, berbalik kepada cerita Masitah. Dia nampak seorang, waktu tu dia sabar lagi. Dia tengok anak dia kena panggang, kena bakar hidup-hidup seorang, dia seorang dia sabar lagi. Tetap mengaku Tuhan, la ilaha illallah, Tuhan itu adalah Allah. Tiba-tiba turn anak dia yang paling kecil, baby, yang dia pun masih menyusukan budak tersebut, nak dipanggang. Waktu tu dia punya kesabaran, tuan-tuan. Tu Allah Ta'ala tahu kita punya ujian level tahap mana kita boleh tahan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan Allah tahu dah kesabaran Masitah takat tu. Tuan-tuan, seorang-seorang kena bakar, tiba-tiba mai ada baby lagi nak kena bakar. Maka dengan kuasa Allah, bayi tersebut kata apa? Mak, jangan dak usah mak. Kita berada pada jalan yang benar untuk mengubat kesedihan hati Masitah. Sebab itu tuan-tuan, ketika mana Nabi lalu, inilah kisah perjuangan seorang yang mempertahankan akidah la ilaha illallah. Tu gambaran yang kedua tentang orang yang angkat batu hempuk kepala pecah, iaitu orang yang penyegan nak solat. Nabi ni dia peristiwa Isra dan Mi'raj nak apa? Kepentingan. Nak ingat malam Isra Mi'raj lah malam difardukan solat. Satu-satunya ibadah yang Allah jemput Nabi sendiri pi, berbanding amalan-amalan ibadah yang lain melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Sampai ketika mana waktu nak pergi jumpa Allah daripada Masjidil Aqsa sampai Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, Nabi semayang, setiap Nabi pi, Nabi akan berhenti, banyak tempat lah Nabi berhenti. Dan setiap Nabi berhenti, Nabi akan solat 2 rakaat. Sama juga ketika mana langit bersama kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Nabi akan solat 2 rakaat. Dan Nabi akan sampaikan salam kepada Nabi-Nabi, para anbiya yang lain. Saya cepat tuan-tuan. Maka ketika mana sampai satu tempat, nak sampai di Sidratul Muntaha, ketika tu Jibril kata, cukup aku takat ni dia boleh teman hang. Kalau aku naik lebih lagi, aku akan terbakar. Tuan-tuan dengar cerita ni. Sebab kawasan itu hanya Allah sahaja yang boleh tahu, bukan Allah sahaja yang boleh menguasai tempat dan boleh masuk tempat tersebut. Maka ketika itu tuan-tuan, Jibril kata, takat ni ya, kalau aku naik lebih sikit tak boleh dah. Maka Nabi pun nak pergi jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi teringat kisah Nabi Musa alaihissalam jumpa Allah yang termaktub dalam surah Taha. Fakhla'na lai innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Nabi Musa nak jumpa Allah, sampai satu tempat Allah perintahkan kepada Nabi Musa, fakhla'na lai, hang buka kasut hang. Hang buka kasut hang. Ni Allah perintahkan Nabi Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya hang berada di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Maka bila teringat kisah Nabi Musa, Nabi Muhammad pun buka dia punya na'al, kasut. Waktu dia buka kasut dia, terdengar perintah, kata apa? Jangan buka, satu badan kamu penuh dengan kemuliaan. Tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, slipper Nabi pun dah sampai ke tempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kadang-kadang jangan hina dengan lakaran logo capal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Macam Nazih tu pakai tu. Ni didakalkan oleh para ulama. Patutnya capal ni letak kat kaki, ya, pergi letak kat kepala. Pasal apa? Hang ingat kasut hang. Hang jangan sama dengan kasut Rasulullah dengan kasut hang. Kasut hang ialah pergi merata, masuk ke lembuk merata dah masuk. Ni kasut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena faham benda itu. Kan sedangkan kasut Bilal pun dah dengar di
syurga Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi sepatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan solat. Tuan-tuan, saya tak ceritalah daripada 50 jadi 5 waktu. Dan tuan-tuan, bila turut Nabi ajak tentang solat. Sebab itulah solat inilah perkara paling utama dalam kehidupan seorang Muslim. Tuan-tuan, habaq siap-siap dan tuan-tuan. Ni bahasa kasar. Saya ni cakap kasar sikit. Tuan-tuan perasan, saya cakap ni kasar sikit. Tapi bagi-bagi yang Mamu, Nazih, apa semua ni, dia pun bisa follow saya dah. Kan? Tuan-tuan, nak habaq, hang hebat lagu mana pun tapi tak semayang, tak ada guna. Jawatan besar macam mana pun, kaya macam mana pun, pengaruh macam mana pun, main dan pendidikan tinggi macam mana sekalipun, kalau tak semayang, tak guna. Abang saya siap. Hang sedekah bila setiap masjid. Kalau semayang Jumaat sini masjid Kutipan 2000 lebih. Sebab saya tengok tadi kat situ. Jangan kata tak betul. Kalau tak betul kira benda hari mohong lah. Saya tengok 2000 minggu pertama, 2200 minggu 3, 2400 lah. Hari-hari Jumaat tu sedekah 400. Dia seorang 2400, 400 tu dia. Tapi tak semayang. Semayang Jumaat je dia main. Tak ada guna. Dan tuan-tuan tahu tak ubat? Saya tanya tuan-tuan. Okey, sebelum nak debat ubat. Kita semua tuan-tuan semayang dia. Kita semua semayang lah kan. Semayang punya orang. Tuan-tuan semayang tak? Semayang kan? Okey, baik. Dua yang sat dah. Bismillah. Ni saya bukan boleh buat melawak ni ayat ni. Dulu saya pernah melawak sekali simpenan. Takkan ayat putih lah. Main letik ke apa ke. Tuan-tuan main minggu bulan depan dia main 100 plus. Dengan twister dah. Kita melawak je pun. Dia bersirius. Asyik-asyik ayat putih. Dan tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Hari ni siapa yang tak buat dosa? Angkat tangan. Oh, semua buat ni. Semua buat dosa no. Tapi semayang kan? Semayang dia. Dosa tu perkara mungkar dia. Semayang kan? Tapi mungkar buat kau kan? Pasal apa? Bukankah semayang inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga kemungkaran. Kenapa pula? Tuan-tuan, sebab Allah sebut tuan-tuan. Ni kita muhasabah nah. Saya pun tak kata saya baik tak. Ni kita muhasabah nah. Betul, solat itu mencegah daripada perbuatan keji. Kalau comelnya diorang tu. Nah. Comel dia. Saya tengok dia comel macam teringat saya dulu kecil. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Semayang tapi pasal apa duk kata kat orang? Semayang tapi duk dengki kat orang. Semayang duk tengok benda lucah. Semayang duk kata kat orang kat Facebook. Tak cukup Facebook, kat WhatsApp group. Tak cukup WhatsApp group. Sekali lepas semayang isyak ni duk kata lagi, ustaz mana dia boleh panggil dia, hingar nama kuih dia ni. Contoh ya. Semayang duk kata imam. Contoh imam. Kan tu imam abang Zat imam kita bagus kena pun orang kata kan. Lagu tu kan. Manusia ni baik macam mana pun orang kata. Ustaz memang bagus tu. Tapi nampak baik lagu mana pun orang kan kata. Peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi cerita ni. Nabi balik tuan-tuan, Nabi kata aku pergi Masjidil Aqsa di Palestin. Betul ke? Betul. Cuba hang cerita. Sebab tu peristiwa Isra' dan Mi'raj Allah sengaja memperjalankan Nabi pi Masjidil Aqsa dulu. Bukan direct terus jumpa Allah. Sebab apa pi Masjidil Aqsa dulu? Yang pertama sebab nak habaq status Masjidil Aqsa di hati umat Islam. Masuk kata Masjidil Aqsa ada satu elemen yang penting dalam umat Islam. Kena faham tu. Sebab tu bila Masjidil Aqsa diserang sekarang, kita rasa sensitif dia. Sebab Masjidil Aqsa itu kiblat yang pertama umat Islam. Tu nak bak.
Dan kedua, kenapa Allah perjalankan Nabi juga tak jumpa direct terus? Sebab Allah nak memperlihatkan kepada Nabi, biar Nabi tengok Masjid Al-Aqsa macam mana. Bila patah balik mai, pergi cerita dekat musyrikin Mekah ketika tu, betul ke hampi? Ya betul kopi. Oh, kalau betul hampi Muhammad, hang cerita apa yang ada. Apa sebab ada sebahagian umat Mekah ketika tu, mereka dah pernah pergi di Palestin, Masjid Al-Aqsa. So mereka tahu gambaran di sana macam mana. So Nabi Muhammad cerita sebiji macam mana yang mereka biasa nampak. Tiang ni, dinding lagu ni, gambaran lukisan lagu ni macam ni. Tu pun tuan-tuan nak abang apa? Dah betul dah ni. Tu pun berapa ramai masih duk mendustakan Nabi. Punya bagus hurai macam-macam. Ni nak abang, bagus lagu mana pun, orang tetap akan ada orang yang takkan puas hati dengan kita. Sebab itu tuan-tuan mesti pernah dengar 4 perkara yang kita takkan boleh lari. Yang pertama, mati. Semua mati. Walaupun dia doktor pakar jantung KPG sekalipun mati. Contohlah. Yang kedua, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Dosa lah. Termasuk saya lagi banyak dosa pada tuan-tuan. Mesti. Dosa dan duit, saya rasa tak ada dosa apa saya ni Ustaz. Live pun buat pasal lama dah tak buat dosa, mungkin 8 tahun lepas kot. Something wrong somewhere lah dia punya otak. Dan yang ketiga, tak ada seorang pun lari daripada masalah. Mesti ada masalah. Sekecil-kecil sampai sebesar-besar masalah. Kaya cara kaya, miskin cara miskin, anak ramai cara anak ramai, anak tak ada cara anak tak ada, bujang cara bujang, hak nikah cara nikah. Mesti akan ada masalah. Yang keempat, manusia takkan boleh lari daripada mulut orang. Main masjid awal pun orang kata, main masjid lambat pun orang kata, kuliah habis awal pun orang kata. Amboi ustaz dapat sagu hati, kuliah ambil balik awal pun orang kata. Habis lambat pun orang kata. Dia ni duk syok sendiri, sembang punya pandang. Tuan-tuan, habaq mulut orang pasti takkan boleh lari. So Nabi menerima semua benda ni dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sebab itu hikmah solat itu, hikmah penerimaan kenapa Nabi tak pergi direct ke jumpa Allah. Nabi pergi Masjid Al-Aqsa dulu. Patah balik. Kenapa solat tapi solat tak mencegah perbuatan keji dan juga mungkar? Tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Maryam ayat 59. Balik buka tengok hadang. Allah Ta'ala sebut apa? Keturunan manusia itu akan diganti-gantikan, dan akan ada keturunan manusia itu yang cuai khalfun adha'us salah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Surah Maryam ayat 59. Tuan-tuan, dalam ayat tersebut bagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang golongan hak mana semayang, tapi cara semayang mereka tu tak betul. Contoh, saya minta pilih tadi. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran suratul Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Suratul Maryam ayat 59 muka surat 309. Allah sebut keturunan manusia diganti-ganti. Akan ada keturunan manusia itu yang cuai dalam semayang. Pasti hak mana yang cuai dalam semayang itu pasti akan ikut hawa nafsu. Tuan-tuan, cek balik semayang kita. Yang pertama, waktu solat kita semayang. Cek balik waktu solat kita. Adakah kita ni golongan sahun yang Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Suratul Ma'un, surah Ar-Ra'd. Baru tuan-tuan tahu surah Ar-Ra'd. Kalau sebut surah Al-Ma'un dia lambat sikit. Surah apa Ma'un? Surah Ar-Ra'd. Confirm ingat. Allah sebut celaka orang yang sembahyang. Semayang pun kena celaka tuan-tuan, apatah lagi kalau tak semayang.
Sebab apa? Waktu semayang itu sahun, lalai. Yang pertama boleh kata tak khusyuk. Yang kedua, waktu solat tersebut. Sebab itu solat tak mencegah daripada perbuatan keji kita. Sebab waktu solat pun kita tak belakang-belakang. Tak payah ambil jauh tuan-tuan. Ambil semayang Jumaat. Semayang Jumaat. Lah ni semayang Jumaat lambat. Dulu waktu semayang Jumaat awal 4-5 bulan lepas, pukul 1, mereka kata alasan, tak dan. Baru keluar office tiba-tiba dah nak lohok, mana nak dan. Tu yang sampai khutbah yang kedua. Lah ni pukul 1:30 pun alasan yang sama. Nampak? Tuan-tuan, minta maaf cakap noh, pokok berasa. Kadang-kadang ni manusia ni dengan Allah double standard. Saya ambil contoh bola. Start pukul 9, orang masuk stadium pukul apa? Lepas asar masuk dah, cok tempat dulu. Walhal game start pukul 9. Sebab apa? Bola punya pasal. Tu baru bola. Tak kira konsert dulu apa, konsert apa yang ambil tilam tok depan tu. Pagi-pagi tak apa. Apa nama tu? Konsert mana tu? Apa Coldplay. Nak sebut Coldplay. Saya silap sebut tuan-tuan, dia pun ada buat live. Coldplay. Konsert Coldplay tu buat waktu malam. Ni subuh di situ. Gila sungguh. Double standard tak? Main dengan Tuhan ni kita lebih kurang lah. Tapi dengan keduniaan kita fokus gila-gila punya fokus. Sungguh cakap, kita tuan-tuan sanggup beratuk. Dia mula dah. Dia pun ni tahu dah ayat dia. Nak makan nasi kandang beratuk berjam. Nasi kandang Sulaiman, nasi buah ayam paha belah kanan, sotong 2 ekor. Sotong RM1, RM1, RM7.5, 2, 15, ayam RM5.5. So 20, semua RM21.5. Nak dapat nasi kandang sepinggan tu tuan-tuan, setengah jam potong ustaz. Tapi sanggup tak? Sanggup. Wirid lepas semayang 10 minit berdene. Dah sungguh. Lepas habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astagfirullah, pum, belah tu kot lah nak terberak ke apa, kendak tuan-tuan. Keluar, start motor, balok kot dulu. Hayun betul. Tak pelik. Sebab kita fokus dunia lebih pada akhirat. Dengan Tuhan pun hang boleh buat main-main, dia buat lebih kurang. Tu tak kira lagi baju. Tak kira lagi telekung. Telekung 3 bulan duk ada, duk pakai pun duk ada lagi. 3 bulan tak basuh, duk pakai hak tu je. Habis gulung pun lambat. Kalau hak gelap tak apa, kena kalau cerah sikit, lomo. Pakai dulu lah. Sebab tu tak pelik lebay atas kepala ni. Keluar peta Palestin pun ada. Ni lebay, peta Palestin duk ada kat lebay. Pun gagah pakai. Kita nak jumpa YB ke, nak jumpa mana-mana ke, ambil nugrah pukul 12 jumpa, pukul 9 sika dah. Kena bubuh ubi kayu sikit apa, nak pergi lain tu betul. Tak sungguh. Hang nak jumpa siapa? Rabbul Jalalah, Tuhan hang. Sebab tu tak pelik kita dengan Tuhan double standard. Dengan malasnya berzikir. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Munafiqin. Surah tentang ayat munafiqin, surah An-Nisa tentang orang munafik yang mana mereka ini kalau solat qamu ila salati qamu kusala yura'una nas la yadhkuruna Allah illa qalila. Semayang pun sebut zikir, sebut Allah pun sikit je. Subhana rabbil azim pun malas, subhana rabbil a'la pun malas. Itu ciri-ciri solat orang munafik yang Allah kata celaka puak ni. Sebab itu solat tidak mencegah daripada perbuatan keji dan juga kemungkaran. Tuan-tuan, Isra dan Mi'raj nak habaq kepentingan kefarduan pada kita. Betapa besarnya jasa Nabi yang meminta kepada Allah daripada 50 waktu hingga 5 waktu.
Dan habaq pentingnya solat dalam kehidupan kita, ia benda utama yang ditanya oleh Allah. Masuk kubur hari ni, tuan-tuan, Allah tanya tak tanya benda ni? Solat. Ni kita tahu, benda ni kita tahu. Tapi pasal apa Ghalib? Sebab satu, tak tahu bila mati. Tak tahu bila mati. Sebab tu jadi Ghalib. Contoh saya bagi tuan-tuan. Nazih. Tak ada tuan-tuan nazih lah. Nak mati esok? No? Tak mau no? Abang Nal nak mati esok tak? Tak mau. Tanya untuk imam, Ustaz, nak mati dah esok? Tak mau no? Betul tak mau? Siapa yang rasa? Saya rasa mati kot esok pagi. Ada? Tak ada. Walaupun dia kanser tahap 4, duk berasa boleh hidup esok. Tak. Ini manusia. Sebab kita duk berasa boleh hidup lama, itulah kita jadi Ghalib, terutamanya tentang solat. Dua perkara ni nak menutup lah, nak boleh dah, boleh telefon, boleh tekan ni boleh lah. Dua perkara tentang kematian. Tuan-tuan jangan percaya ataupun jangan terpengaruh ataupun jangan duk anggap benda tu betul. Jangan terpedaya dua benda tentang mati. Yang pertama, umur. Jangan duk berasa muda boleh hidup sampai tua. Muda pun mati berlembak dah ni. Yang kedua, sihat. Sihat, kesihatan. Jangan duk fikir mati ni kena sakit. Sebab tu bila kita duk set dalam kepala otak kita lagu tu, kita selesa dengan asbab kematian orang. Dengar cerita mati, oi mat mati, sakit apa? Soalan pertama, sakit apa? Oh, dia kencing manis darah tinggi. Oh, padan lah. Awak ingat tak boleh kena kencing manis dengan darah tinggi? Awak ingat sebab tu saja mati? Sebab tu jangan selesa dengan asbab kematian orang. Kadang-kadang orang ni bila ingat sebab apa? Accident. Oh, memang dia buat laju. Dia pun rasa selesa. Awak ingat buat pelan tak mati? Mati tetap mati. Benda yang pertama selepas mati, pertanyaan tentang solat kita nanti. Baik solat, baiklah semua. Teruk solat, teruklah semua. Mudah-mudahan kita menjaga solat kita seolah-olah memang kita kena anggap Allah melihat kita ketika mana waktu melakukan solat. Bila kita ada perasaan macam tu, baru dia boleh mencegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Jaga solat, terutamanya waktu solat. Belajar tentang solat. Tuan-tuan ada ustaz atau imam sikit punya baca bagus tadi, tak tahu tanya, tak tahu belajar sampai kita jadikan ibadah kita terutamanya solat ibadah yang berkualiti. Wallahu ta'ala a'lam. Saya berhenti takat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita memperbaiki amalan kita, terutama amalan solat, dan kita tetap sabar dengan ujian, dengan kehidupan kita atas muka bumi. Sabar, tetapkan akidah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti mana kisah Masyitah tadi. Tuan-tuan, jadikan ianya sebagai panduan hidup kita. Mudah-mudahan bila kita kembali ke alam yang kekal abadi dalam keadaan Allah merahmati dan meridai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, rezekikan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang lemah ini, yang salah itu salah, yang dosa itu dosa, yang batil itu batil. Jauhkanlah kami ya Allah daripada melalui jalan yang salah, berdosa dan batil itu. Ya Allah, ya Allah, Kaulah yang maha berkuasa, Kaulah pemilik alam, memegang hati-hati kami. Jauhkanlah kami ya Allah daripada keburukan perangai yang buruk, akhlak yang buruk, perbuatan yang buruk. Jauhkanlah kami juga ya Allah daripada hawa nafsu yang buruk. Ya Allah,
jauhkanlah kami juga ya Allah daripada keburukan dan bahayanya penyakit-penyakit yang ada di atas muka bumi ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.